Hari ini kita akan belajar bagaimana nak membuat kajian selidik dengan menggunakan Google Form. Okey, mula-mula kita masuk ke Google Chrome. Okey, dah masuk. Kita terus pergi ke website Google Form. Just type google.com/form/about/ kemudian klik enter. Kemudian dia akan keluar paparan seperti di sini. Di Google Form kelebihannya dia ada Google Doc, Google Sheet, Slide and Form. So kita pilih di bahagian Form. Di mana untuk membuat kajian sendiri haruslah menggunakan personal. Di mana dia melibatkan dalam organisasi perniagaan, boleh klik di bahagian bisnes. So di sini saya akan buat di bahagian personal. Just klik pada Go to Google Form. Okey, yang paling penting adalah masukkan email. Di sini saya dah ada email yang tersendiri. Just klik. Kalau tak ada, masukkan email. Kemudian masukkan password. Pastikan email adalah email yang aktif ya, supaya ia mudah untuk di-edit semula ataupun diubah form-form ataupun dan sebagainya lah. So di sini saya masukkan password. Kemudian klik next. Terus dia keluar ke paparan form. Okey, ini adalah untuk Google Form yang belum dimasukkan soalan-soalannya. Terlebih dahulu saya perkenalkan apa yang ada di Google Form. Pertama, Untitled Form. Di sini kita boleh letak tajuk. Contohnya hari ini saya letak tutorial cara buat kajian selidik. Okey. Di sini Untitled Form juga. So, bila kita klik, dia akan automatik sama dengan apa yang kita buat. So, ini adalah bahagian question di mana segala soalan kita boleh buat di sini. Okey, ini adalah di bahagian respon. Segala respon daripada responden, iaitu daripada orang yang kita hantar untuk memberi pandangan, dia akan keluar di bahagian ini. Itu saya akan tunjuk di akhir video ini. Dan ini adalah di bahagian customize field. So kita boleh tukar apa sahaja color yang kita inginkan. Contohnya di sini saya colorkan merah. Background color dia ada 3. Untuk yang light, biasa, medium, untuk yang dark. So saya pilih yang dark. Okay, tulisan, font style, kita boleh pilih sama ada dekoratif ataupun formal ataupun casual. So saya pilih di bahagian basic. Okey. Untuk di bahagian tajuk di atas, dia bagi bahagian idea. Sekiranya kita ingin letak gambar, kita boleh choose image. So kita boleh upload apa saja gambar. Tapi di sini saya tak perlu. Kita just klik. Pangkah. Okey, ini adalah bahagian preview. Setelah selesai soalan kita buat, kita untuk melihat sama ada kita berpuas hati atau tidak, kita just klik preview. So bila kita klik preview, dia akan keluar soalan-soalan yang kita buat. So di sini kita pangkah saja. Ini adalah di bahagian setting. Okey, di setting adalah 3 bahagian: general, presentation, quiz. So kita boleh sekiranya kita kajian itu kita nak collect email, kita just klik email. Automatic dia akan minta email. So untuk limit to 1%, kita just klik to 1%. Okay. Kemudian kita nak responden boleh edit sekiranya dia ada berlaku kesalahan semasa dia membuat jawapan tu. Kalau dia nak edit, kita boleh bagi dia kebenaran untuk edit. Tapi kalau kita tak benarkan dia edit, kita just untick saja. Kita jangan tick. So di sini saya tak perlu klik, just limit pada 1%.
So, setiap seorang hanya boleh menjawab satu soalan saja. Bukan satu orang boleh menjawab banyak soalan. So, saya klik save. Okey. Di sebelah kanan ini, terdapat ada beberapa perkara yang kita perlu ketahui. Di sini adalah add question, di mana kita boleh tambah soalan. Soalan itu unlimited. Kita boleh masuk berapa banyak saja soalan. Ini adalah import question. Sekiranya soalan itu sudah ada, kita just import saja. Ini di bahagian add title dan description, iaitu kita boleh masukkan tajuk dan huraian dia. Kita juga boleh masukkan gambar. Kita juga boleh masukkan video. Dan ini adalah bahagian section di mana kita boleh buat soalan kita dengan pelbagai section. Contohnya section A, section B ataupun section 1, section 2 dan seterusnya. Okey. Di sini saya membuat satu contoh untuk membuat kaji kredit di mana di bahagian kaji kredit ini, di bahagian description, saya buat contoh tujuan. Okey. So, soalan pertama yang saya nak adalah kita perlu minta nama. Okay. Untuk di ruang nama, kita ada beberapa pilihan jawapan. Iaitu short answer adalah jawapan yang pendek. Paragraf adalah sekiranya jawapan itu panjang. Multiple choice, sekiranya dia ada pilihan yang banyak. Checkbox, drop down untuk masukkan file. Untuk memberi linear scale, iaitu puas hati ataupun tidak puas hati, ataupun multiple choice grade, ataupun checkbox grade. Di sini saya akan tunjukkan contoh beberapa. So, untuk nama, saya just pilih short answer. Okay. Itu saja. Di ruang ini adalah sekiranya kita nak duplicate, kita boleh duplicate. Sekiranya kita tak perlu, kita hanya delete. Dan untuk soalan itu, sekiranya dia wajib untuk jawab sebelum hantar atau submit, kita perlu klik required. Ataupun, kalau soalan itu tidak wajib, tidak perlu klik required. Just biarkan macam itu saja. Kemudian kita tambah soalan. So, soalan kedua saya adalah, sama juga, saya pilih short answer. Okay. So, saya tambah lagi soalan. Saya akan tanya alamat itu ataupun address. So, di sini kita pilih paragraf. Kemungkinan alamat itu terlalu panjang untuk dijawab. Tidak sesuai, kita memilih short answer. So, paragraf. Kemudian, ini adalah soalan-soalan demografi di mana ia mudah untuk kita membuat satu kajian. So, untuk kajian seterusnya, saya membuat add section. Maksudnya, section kedua. Okay, di sini adalah soalan kaji selidik. Soalan kaji selidik. Okay. Saya akan tanya soalan yang pertama. Kita klik pada button tambah. Saya nak tanya antara produk di bawah. So, kalau kita tanya antara produk di bawah, manakah pilihan anda? Kita haruslah memilih multiple choice. So, kita boleh pertama kita masuk jenama A. Kemudian, kita klik add option. Automatik kita akan masukkan jenama B. Kemudian kita masukkan jenama C. Kemudian kita masukkan ada okey. Kemudian selesai, kita buat seperti biasa. Kita klik lagi tambah soalan yang seterusnya. Apakah pilihan anda? Okay. Di sini kita minta diisi, kita just masukkan
paragraf ataupun short answer. So, saya boleh pilih short answer. Okey. Kemudian, soalan yang ketiga yang saya nak tanya, tahap kepuasan anda terhadap produk tersebut. Okay. Di sini, automatik Google Form akan letak linear scale. So, kita perlu klik linear scale. Nombor 1, minimum ataupun ke nombor 5 ataupun nombor 10. Di sini saya letak nombor 10. Okey, nombor 1, tidak, sangat tidak puas hati. Yang nombor 10, sangat puas hati. Okey, selesai. Soalan yang ketiga. Kemudian kita buat soalan yang keempat. Kita tekan tambah lagi. Okey, di sini dia letak paragraf. Tapi sekiranya kita ada jawapan ataupun kita ada pilihan jawapan, kita boleh berikan. Contohnya, saya tekan Dropbox. Okey. Semua di atas. Okey, itu saja. Kemudian selesai soalan-soalan kita, kaji kredit. Kemudian untuk melihat hasil kaji kredit kita just klik review. Okey, ini adalah paparan dia. Dia akan keluar seperti ini. Nama, nombor telefon, alamat. Kemudian ada button next. Kita klik next. Kemudian ada soal kaji kredit, iaitu section nombor 2. Untuk soalan pertama, di bawah, just untuk kita klik di mana. Kedua, sekiranya produk di atas, kita just masukkan jawapan. Ketiga, tahap kepuasan iaitu Likert scale. Kita boleh mohon orang untuk memberi respon. Yang keempat, cadangan dia boleh pilih di mana pilihan jawapan yang boleh ada. Itu saja, kemudian submit. Okey. Kita pangkal balik. Sekiranya untuk membuat apa-apa saja pindahan, kita boleh pindah di sini. Okey. Kalau sekiranya kita nak tambah gambar ataupun video. Untuk contoh add gambar, kita just klik add gambar. Kemudian kita klik di bahagian upload, di browse. Okey, kita pilih gambar di mana yang kita simpan tadi. Saya tadi letak di bahagian nama contoh. Klik open bentar. Okey, dah keluar. Ini hanyalah contoh saja, bukan untuk mempromosi apa-apa saja. Kemudian kita masukkan tajuk. Contoh produk. Okay. Itu saja. Kemudian kita boleh review. Ada nama, nombor telefon, alamat, next. Ada soalan pertama, ada soalan kedua, ada soalan ketiga, ada soalan keempat, dan ada contoh gambar. Kemudian ataupun kita klik pangkal. Ini adalah contoh-contoh soalan. So, apa saja yang berlaku di Google Form, dia automatic save. Cuba anda lihat sini, all change save is in draft. So, every second, dia apa segala perubahan, dia akan automatic save. So, kalau kita nak pangkah ke ataupun kita nak sambung selepas lagi pun boleh. Dia automatic save. Okay. So, dah selesai. Saya punya ni. Saya akan tunjukkan satu contoh bagaimana respons ini berlaku. Okey, saya klik review. Saya masukkan nama, contoh. Hello.
Nombor telefon antara produk di bawah gunakan pilihan anda. Saya memilih A. Okay. Sekiranya produk di atas tiada, apakah pilihan anda? Kedua, tahap puasan anda terhadap produk tersebut. 10. Apakah cadangan anda untuk membeli produk anda? Saya memilih kesemua di atas. So, saya tekan submit. Okay, tutorial your response has been recorded. So, kita klik buka. Nampak tak di atas ni, di mana respons telah pun ada sebanyak 1 orang. So, kita boleh check siapa orang tu. Kita boleh lihat respon yang nama pertama error. So, soalan kaji kredit dia ada di sini. So, kalau ada seorang bermaksudnya 100% memilih bernama C. Okay, so soalan kedua kita pilih di tahap kepuasan anda terhadap itu. So, untuk soalan ketiga, berapa orang yang berpuas hati? Ada 1 orang. So, kalau ada yang seterusnya, kita tahu siapa orang ni. Dan soalan yang keempat, orang di sini dia berwarna kuning bermaksud yang 1 orang tu memilih kesemua di atas. Tetapi sekiranya dia ada lebih daripada seorang, dia akan ada 3 kali. Sebab kita ada 3 pilihan jawapan yang kita bekalkan. So, setakat itu saja. Tetapi bagaimana kita untuk mendapat link daripada soalan ini, cara dia adalah kita pergi ke bahagian send. Dia ada beberapa cara. Cara pertama, kita boleh pergi ke di bahagian send. Kita just klik send. Okey, dia ada send via by email, by link ataupun by embed HTML. So, untuk dapatkan link, kita just klik link. Okey, link ini adalah terlalu panjang untuk kita copy. So, kita boleh shorten URL. Kita shortkan dia punya. Okey. So, link tersebut telah pendek. Kemudian kita copy link tersebut. Okey. Kemudian kita pangkah. So, link kita boleh copy ke mana-mana media sosial seperti Facebook, seperti WhatsApp, seperti Instagram ataupun Telegram. So, kita boleh copy link tersebut dan kita boleh bagi edaran kepada respon yang kita nak. So, sekian daripada saya. Untuk hari ini, saya akan buat video yang seterusnya.